Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolaili binti Omar Umayyah, nombor matrik 1813646. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Syafira binti Azam dan Nur Sahira binti Ahmad Saidul akan membentangkan mengenai RFOT, Research Framework, Research Model, soal selidik dan teknik persampling. Baiklah, saya mulakan dengan RFOT. Berikut merupakan 5 kajian terdahulu yang menjadi panduan dalam penyelidikan kami. Yang pertama iaitu Chan Yuk Fok dan Gurnam Kausidu iaitu pada tahun 2015. Peranan teknologi maklumat terhadap peningkatan motivasi pembelajaran di kalangan pelajar universiti. Yang kedua ialah Zurina binti Yasir et al. 2010. Penggunaan teknologi dalam mengajar sains di sekolah rendah. Yang ketiga ialah Aziz bin Nordin dan Tivia anak perempuan Vinu Gopal tahun 2010. Kajian mengenai tahap pemahaman pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 aliran sains terhadap langkah-langkah keselamatan di makmal sains di sekolah-sekolah menengah di daerah Sungai Petani Kedah. Besnapatan Supramaniam 2015. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam kalangan guru-guru mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah rendah luar Bandar Negeri Johor. Dan yang terakhir ialah Syahrul Bani Zakaria, Muhammad Isa Hamzah dan Khadijah Abdul Razak 2017. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran pensyarah pendidikan Islam di Politeknik Zon Selatan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai teori konseptual ataupun framework. Baiklah, kumpulan kami menggunakan 2 teori iaitu model TAM iaitu Technology Acceptance Model oleh F.D. Davis pada tahun 1986. Model TAM secara asasnya mengandungi 2 konstruk utama iaitu tanggapan kebergunaan dan tanggapan mudah guna. Tanggapan kebergunaan merujuk kepada pengguna percaya dengan menggunakan teknologi atau sistem tersebut akan meningkatkan prestasi kerja. Manakala tanggapan mudah guna pula merujuk kepada pengguna percaya bahawa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Manakala teori yang kedua iaitu teori TFF iaitu Task Technology Fit merupakan teori yang dikembangkan oleh Goddard dan Thomson. Teori tersebut menyimpulkan bahawa tingkat kesesuaian antara tugas dan dukungan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan pemanfaatan teknologi. Dapat dikatakan bahawa orang yang menerima atau menggunakan teknologi jika teknologi tersebut sesuai atau memenuhi keperluan untuk menyelesaikan tugasan, maka TFF ini dapat diterima. TFF memiliki 5 konstruk utama iaitu Task Characteristic, Technology Characteristic, Task Technology Fit, Performance Impact dan Utilization. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai research gap. Bagi kajian ini berkaitan dengan kajian keberkesanan dalam kekerapan penggunaan teknologi maklumat terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Terdapat 2 permasalahan kajian iaitu kemajuan dalam penciptaan teknologi maklumat dan komunikasi dan yang kedua ialah kekangan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh dalam proses pembelajaran menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai medium utama. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada objektif kajian. Objektif kajian kami iaitu yang pertama, mengenal pasti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Yang kedua ialah menganalisis kesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Tajuk kajian kami ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta kesannya terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh.
Okey, terdapat dua persoalan kajian, iaitu yang pertama, berapa kerapkah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kampus Pagoh. Instrumen yang kami gunakan ialah soal selidik iaitu persempelan dan data akan dianalisis menggunakan t-test. Instrumen kajian soal selidik ataupun persempelan ini akan diterangkan oleh sahabat saya sebentar lagi. Manakala untuk objektif kedua, persoalannya ialah apakah kesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kampus Pagoh. Temu bual tidak menggunakan instrumen temu bual tidak berstruktur dan data analisis menggunakan Pearson PM correlation. Baiklah, untuk kajian kami menggunakan kaedah gabungan iaitu kualitatif dan kualitatif. Sampling frame ataupun teknik kami menggunakan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Pagoh sebagai kami punya sampel. Baiklah, saya teruskan pembentangan saya kepada sahabat saya iaitu Nur Sahira binti Ahmad Saidul. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, tajuk kajian kami ialah keberkesanan dalam kekerapan penggunaan teknologi maklumat terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Pagoh. Dalam pembentangan kali ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan research framework, borang soal selidik dan rujukan, serta sampling teknik. Kita pergi kepada research framework yang mana terbagi kepada dua, iaitu independent variables dan dependent variables. Independent variables bermaksud pemboleh ubah tidak bersandar dan dependent variables bermaksud pemboleh ubah bersandar. Untuk pemboleh ubah tidak bersandar kami iaitu independent variables ialah kesan penggunaan teknologi maklumat mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Pagoh. Untuk dependent variables iaitu pemboleh ubah bersandar ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan oleh mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Pagoh, kampus Pagoh. Jadi maksudnya di sini, kesan daripada penggunaan teknologi maklumat mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Pagoh tu dipengaruhi oleh seberapa banyak penggunaan teknologi maklumat yang digunakan oleh mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Pagoh. Okay. Itu sahaja untuk research framework. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Nurul Syafira. Okey, seperti yang kita sedia maklum, selain daripada research framework, saya akan menerangkan tentang bahagian lain iaitu borang soal selidik dan rujukan. Okey, untuk borang soal selidik, borang soal selidik kami mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A iaitu demografi responden. Okey, untuk demografi responden ni kita akan ada 3 iaitu jantina, iaitu lelaki dan perempuan, khusus seperti yang kita sedia maklum, khusus di kampus Pagoh UIA, kita akan ada 4 khusus iaitu Malcom, Ncom, Rcom dan TPHN. Okey, seterusnya ialah kewarganegaraan iaitu warga negara, pemastautin tetap dan bukan warga negara. Ini kerana di kampus Pagoh ni kita terdapat pelbagai kewarganegaraan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan bahagian B iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Pagoh. Okey, bagi bahagian B ini kami menggunakan skala Likert iaitu daripada 1 hingga 5, iaitu 1 sangat tidak setuju, yang kedua iaitu tidak setuju, manakala 3 tidak pasti, 4 setuju dan 5 sangat tidak setuju. Okey, bagi bahagian B ini kajian kami ini mengandungi 10 soalan pada bahagian B. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian C.
Okey, pada borang soal selidik bahagian C, kami mengkaji iaitu apakah kesan penggunaan teknologi maklumat terhadap mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Cawangan Paguh. Di sini dapat kita lihat iaitu mengandungi 5. Kami menggunakan temu bual tidak berstruktur. Okey. Bagi objektif pertama, kaedah pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui borang soal selidik. Seterusnya kami menganalisis data dalam bentuk SPSS. Okey, bagi objektif kedua pula iaitu kaedah pengumpulan data yang kami gunakan ialah temu bual temu bual tak berstruktur secara dalam talian. Okey, manakala bagi analisis data bagi objektif kedua kami ialah menghurai data dalam bentuk laporan. Okey, seterusnya saya teruskan kepada rujukan. Okey, bagi bahagian rujukan pula kami menggunakan 2 rujukan iaitu Syams Suhaila binti Muhammad Saleh 2015. Tajuknya ialah sikap guru terhadap penggunaan ICT di Sekolah Kebangsaan Teralak. Dan yang kedua ialah Wan Ismail Wan Abdul Hakim Abdullah dan Nur Iliani Kamaruzaman pada tahun 2005 yang bertajuk Transformasi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Guru Pendidikan Islam Program Pensiswazahan Guru Uniza iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentangan saya untuk menerangkan mengenai teknik persempelan. Seterusnya kita pergi kepada teknik pensempelan, di mana pensempelan ni seperti yang kita tahu ialah proses memilih sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk dijadikan sebagai responden kajian dan merupakan antara aspek terpenting dalam penyelidikan kerana ia akan menentukan kebolehpercayaan, kesahan dan kualiti hasil daripada penyelidikan itu. Kenapa kita perlu untuk buat persempelan? Yang pertama di jimat kos, jimat masa, kebolehurusan dan ketepatan untuk dapatan kajian. Okey, teknik persempelan ni dia terbahagi kepada 2 iaitu pensempelan kebarangkalian iaitu probability sampling dan pensempelan tidak kebarangkalian iaitu non-probability sampling. Okey, seterusnya untuk teknik pensempelan kebarangkalian iaitu probability sampling, dia terbahagi kepada 4 iaitu pensempelan rawak mudah, pensempelan rawak sistematik, pensempelan rawak berstrata dan pensempelan rawak kelompok. Untuk pensempelan kebarangkalian yang ini, keempat-empat pensempelan ni atau teknik ini tidak sesuai untuk kami gunakan dalam kajian kami. Jadi kami menggunakan pensempelan tidak kebarangkalian iaitu non-probability sampling, tetapi tidak keempat-empatnya kami guna. Dia terbagi kepada 4, pensempelan secara kebetulan, pensempelan bertujuan, pensempelan bola salji dan pensempelan kuota. Untuk kajian kami hanya menggunakan 2 teknik iaitu bagi objektif kajian yang pertama kami gunakan pensempelan secara kebetulan di mana pensempelan secara kebetulan ni kami memilih sampel yang kami pilih merupakan mahasiswa UIAM Paguh dan ahli-ahli sampel tu mudah untuk kami akses. Jadi selain itu subjek atau sampel yang kami pilih iaitu pelajar UIAM Paguh ni kami pilih berdasarkan kesediaan dan secara sukarela daripada mahasiswa tersebut. Kelebihan teknik ni dia cepat, mudah dan murah berbanding teknik yang lain. Itu kami gunakan untuk objektif kajian kami yang pertama. Kami menggunakan pensempelan bertujuan untuk objektif kajian kami yang kedua. Hal ini kerana objektif kajian kami yang kedua ni bersifat kualitatif dan teknik pensempelan bertujuan ni merupakan teknik yang popular dalam penyelidikan kualitatif. Jadi kami sebagai
kami sebagai penyelidik akan menetapkan maklumat atau ciri tertentu yang perlu ada dalam sampel kami, iaitu kami ingin mengkaji kesan daripada penggunaan teknologi dan maklumat. Seterusnya, kami akan membuat pertimbangan atau judgement berdasarkan pengetahuan dan tujuan kajian kami, iaitu seperti mana yang kita sedia maklum, kajian kami ingin mengkaji berkaitan dengan berkaitan dengan kesan penggunaan tersebut. Jadi, kesan tersebut kami akan analisis berdasarkan sampel kajian yang kami pilih, iaitu pelajar-pelajar UIAM Paguh. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.